Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua IWAPA murid tahun 1 2021. Pertamanya, marilah kita memanjat kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan kepada kita di sudut kesihatan dan kemampuan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini saya akan memberi sedikit taklimat kepada semua IWAPA murid tahun 1 2021 berkenaan dengan bagaimana pembelajaran yang akan dilalui oleh anak-anak kita, terutamanya dalam situasi sekarang di mana anak-anak perlu menjalani pembelajaran di rumah. Baik, seperti biasa, anak-anak tahun 1 harus menjalani satu tempoh suai kenal yang dinamakan transisi tahun 1. Pada peringkat awalnya, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menjalankan program transisi tahun 1 ini bermula 20 Januari sehingga 25 Mac, di mana program ini dijalankan secara bersemuka di sekolah. Okey. Walau bagaimanapun, berdasarkan perkembangan dan keadaan semasa, kita terpaksa mengubah suai ataupun menjalankan program ini bersesuaian dengan keadaan sekarang, iaitu menjalani pembelajaran di rumah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah tujuan program transisi ini? Jadi tujuannya ialah kita nak sediakan anak-anak kita supaya boleh menghadapi perubahan. Perubahan dari sekolah pra ataupun tadika ke sekolah rendah, dan juga untuk menyesuaikan diri mereka dengan satu persekitaran baru. Jadi berkenaan dengan persekitaran baru ini, mungkin tidak ada masalah bagi anak-anak kita yang telah mengikuti kelas prasekolah di sekolah ini. Tetapi kita juga ada anak-anak murid tahun 1 yang mana mereka mendapat pendidikan awal prasekolah di tadika, pasti, taski dan tempat-tempat yang lain. Jadi penting untuk kita sesuaikan diri mereka dengan persekitaran baru supaya mereka boleh mempunyai keyakinan yang tinggi. Okey. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, buat masa ini pembelajaran akan diteruskan di rumah. Baik. Ciri-ciri ataupun feature program ini ialah berasaskan KSPK dan KSSR tahun 1. KSPK ini ialah proses dokumen pembelajaran sewaktu prasekolah. Jadi KSSR tahun 1 ialah dokumen pembelajaran tahun 1. Jadi kita gabungkan kedua-dua perkara ini supaya sesuai dengan anak-anak kita untuk memberi penekanan dari segi sudut membaca dan mengira. Jadi objektifnya ialah untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan di antara murid dengan rakan sebaya dan guru, dan yang penting untuk meningkatkan keyakinan mereka untuk belajar di sekolah, di mana keyakinan amat penting supaya mereka berasa selesa, yakin dan boleh memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kandungan program orientasi transisi ini mengandungi dua modul, iaitu modul orientasi dan modul PDP. Dan modul orientasi ini terkandung dalam aktiviti rutin dalam kelas. Okey, seperti mengemas kelas, menyanyi, memberi penghormatan kepada guru masuk. Kemudian perbualan awal, kita nak murid-murid ni bercakap. Apa yang mereka buat pada hari ini, apa yang mereka buat semalam. Jadi aktiviti ini ialah untuk meningkatkan tahap keyakinan dan keberanian mereka sewaktu di dalam kelas. Dan juga aktiviti-aktiviti yang lain seperti aktiviti fizikal, suai kenal pembelajaran.
Dan modul yang kedua ialah modul PDP. Okey, modul PDP iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bertema. Kita ada tema kesihatan, ada tema kekeluargaan. Jadi, apa yang akan dibincangkan oleh guru-guru di dalam kelas adalah berdasarkan tema-tema ini. Contohnya, tema kebersihan. Guru bahasa Melayu masuk dan ajar cara-cara menjaga kebersihan. Begitu juga pendidikan seni. Mungkin akan melukis gambar-gambar yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kebersihan dan juga tema-tema yang lain. Jadi itulah secara kasarnya, okey, modul-modul yang akan dijalani oleh anak-anak kita sepanjang program transisi ini berlangsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah peranan tuan-tuan sebagai ibu bapa dan penjaga kepada anak-anak ini? Yang pertama, memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. Ini adalah amat penting. Langkah peranan yang pertama ini sangat penting disebabkan berdasarkan keadaan semasa ini, anak-anak kita terpaksa belajar di rumah. Jadi bagaimana kita nak dorong mereka, bagaimana kita nak sematkan dalam pemikiran mereka yang anak kita itu sudah mula menjalani proses pembelajaran cuma di rumah. Satu cabaran saya kira untuk ibu bapa untuk membawa suasana sekolah itu di rumah. Walaupun kita mesti cuba keadaan itu, kita mesti dudukkan anak kita supaya mereka bersedia dan mereka telah mula menanamkan satu pemikiran di mana mereka ini telah mula bersekolah di rumah. Jadi peranan yang kedua, mematikan tingkah laku serta perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, guru berada di rumah masing-masing. Anak tuan-tuan berada di rumah masing-masing. Jadi dari segi tingkah laku, perkembangan anak-anak perlulah kita perhatikan. Apakah yang mereka pelajari pada hari ini? Apakah yang mereka faham? Bagaimana nak sesuaikan, nak mengaplikasikan apa yang dipelajari, apa yang diajar oleh guru dengan kehidupan seharian. Peranan yang ketiga adalah berinteraksi dengan guru dari semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau pembelajaran ini dimulakan di sekolah seperti mana biasa, guru-guru akan merhatikan setiap anak murid ini. Yang pertama, asas membaca. Adakah mereka boleh membaca? Asas menulis. Adakah mereka boleh menulis? Okay. Dari segi pemahaman, tahap mana mereka boleh menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Dan melalui pemerhatian ini, guru akan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi, apabila proses pembelajaran ini di rumah, saya minta tuan-tuan dan puan-puan supaya menyampaikan kepada guru kelas tahun 1, sekiranya anak-anak tuan-tuan ada mempunyai masalah-masalah seperti tidak faham apa yang disampaikan oleh guru, tidak boleh menulis, memegang pensil dengan baik. Jadi yang ini tuan-tuan perlu maklumkan, okay, supaya guru lebih memahami anak murid mereka. Dan seterusnya, membantu meningkatkan keyakinan anak-anak dalam pembelajaran. Jadi penting untuk kita sentiasa berinteraksi dengan anak-anak kita supaya mereka memahami keadaan sekarang, ya, mana mereka terpaksa belajar di rumah dan berinteraksi dengan guru melalui gadget-gadget ataupun media sosial yang akan digunakan seperti WhatsApp ataupun Google Meet. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setakat ini itu sajalah, okey,
pesanan dan harapan dari saya agar tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil satu peranan yang aktif dalam membangunkan pendidikan anak-anak. Tempoh yang akan kita lalui PKP ini tidak pasti bila habisnya. Mungkin 2 minggu, mungkin 4 minggu, ataupun mungkin lebih. Dan dalam tempoh masa ini kita tidak mahu anak kita terus ketinggalan dari sudut pembelajaran. Kita akan pastikan mereka memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru. Kita mesti memahami apa yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita pada setiap minggu. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan mengikuti proses pembelajaran anak-anak supaya kita boleh pantau, boleh pantau kelemahan mereka, kita boleh pantau apa yang mereka sepatutnya tahu, dan berhubunglah dengan guru kelas agar keseimbangan berlaku. Guru menyampaikan, anak-anak murid memahami. Jadi itu adalah satu proses yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-samalah kami, guru SK Sungai Baging ini, untuk memastikan pembelajaran anak-anak kita terus berlangsung. Akhir kata, terima kasih kepada semua ibu bapa yang meluangkan masa untuk mendengar rakaman ini. Semakin cepat anak menyesuaikan diri dalam persekitaran baru, semakin baik pengalaman persekolahan dan pembelajaran mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.